Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok komposisi air. Video ini sangat penting ya, topik ini sangat penting sebab dalam ujian kalau soalan ini keluar boleh dapat antara 4, 6 atau 10 markah. Okey. Konsep ini agak mudah. Jika awak betul-betul faham, senang dapat markah ini. Jadi jangan lupa untuk save video ini dan juga share dengan kawan-kawan kalau didapati berguna. Okey, jom kita mula. Apa dia komposisi air? Okey, air merupakan satu sebatian. Air adalah sebatian ya. Dan dia terdiri daripada oksigen dan hidrogen bergabung secara kimia. Simbol kimia air adalah H2O. Kenapa H2O? Sebab satu molekul air ini, tengok gambar sebelah kiri ni. Satu molekul air ini ada 2 hidrogen dan 1 oksigen yang gabung secara kimia. Ini adalah satu molekul air. Okey, Cikgu Teo suka guna ilustrasi ni. Okey, air, molekul air tu dia macam Mickey Mouse. Nampak tak Mickey Mouse ni? Dia ada 2 telinga iaitu hidrogen dan muka dia adalah oksigen. Namun, maka dia dapat H2O, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Okey, dan kita boleh tentukan komposisi air ini dengan menjalankan elektrolisis. Elektrolisis inilah yang awak akan dapat banyak markah kalau soalan ni keluar dan awak faham. Okey, soalan pertama yang dia sering tanya adalah dia tunjuk susunan radas ini dan dia tanya apakah proses ini, ataupun namakan proses yang digunakan untuk menentukan ataupun mengenal pasti elemen atau unsur yang membentuk air. Untuk menentukan komposisi air, nama dia elektrolisis. Kena tahu ejaan ni ya. Ini sudah 1 markah. Okay, so elektrolisis ni apa maksud dia? Kita tengok perkataan ni, istilah ni, elektrolisis. Jadi elektro maksudnya elektrik lah, tenaga elektrik. Lisis maksudnya kita pecahkan. Jadi kita pecahkan sebatian ataupun molekul air ni dengan bantuan tenaga elektrik supaya kita boleh dapat balik hidrogen dengan oksigen. Okey, so nama dia elektrolisis. Inilah susunan radas dia. Okey, kita tengok gambar raja ni dulu. Okey, kita ada 2 elektrod yang warna hitam ni, rod ini, elektrod karbon ni. Ini adalah elektrod dan kita sambung, okey, menjadikan 1 liter yang lengkap. Okey, kita sambung kepada tenaga elektrik kita, sumber dia dari mana? Daripada sel kering ataupun bateri. Okey, dalam soalan gambar raja yang diberi kadang-kadang dia tidak akan label positif dan negatif. Awak kena ingat line garis yang lebih panjang adalah positif dan garis yang pendek sikit tu adalah negatif. Lepas tu kita akan isi bikar yang besar di atas ini dengan air. Sebab kita nak pecahkan air kan? Okey, kepada hidrogen dan oksigen. Dan juga kita akan masukkan 1 asid cair. Okey, dalam kes ini kita masukkan asid hidroklorik cair dan kita ada silinder penyukat dekat 2 elektrod. Itu adalah susunan radas dia. Soalan yang mungkin ditanya dan sangat penting awak kena ingat adalah nama elektrod. Okey, nama elektrod. Elektrod ada 2 di sini. 1 disambung ke kutub positif bateri dan 1 lagi negatif. Ini kita ikut liter ni, dia sambung ke L. Okey, so positif dan negatif elektrod ini ada nama dia sendiri. Dalam soalan mungkin dia bukan K dan L, mungkin dia X dan Y, M dan N. Tak kisahlah apa dia. Yang janji awak kena ingat, awak nak kena pasti dia positif ke negatif, kita kena rujuk balik dekat bateri. Jangan hafal kiri kanan ya. Bateri ini dia boleh terbalikkan. Okey, so kita tengok yang positif, yang sambung ke positif K ni. Elektrod ini dinamakan sebagai anod.
Okey, kalau positif nama dia anode. Kalau negatif nama dia katod. Okey, so soalan ni 2 markah dah. Okey. Soalan yang seterusnya yang mungkin dia tanya adalah dalam bika ini kita isi air suling campur dengan X. Dia suruh awak namakan X. Jadi awak kena ingat kita mesti tambah sedikit asid cair. Lepas tu hafal ataupun ingat satu contoh asid cair. Jadi yang di sini cikgu Tio tunjuk asid hidroklorik cair. Okey, itu 1 markah. Soalan seterusnya mesti dia tanya kenapa kita kena masukkan M atau X ni, iaitu asid ni. Kenapa kita kena masukkan asid? Ingat lagi tak dalam video yang sebelum ini, apabila kita kaji ataupun tengok sifat fizik air, air merupakan konduktor elektrik yang lemah. Jadi kalau kita tak tambah asid hidroklorik cair, air ni tidak boleh mengalirkan tenaga elektrik dengan baik sebab dia adalah konduktor elektrik yang lemah. Jadi kita kena tambah sedikit asid hidroklorik cair supaya air ni boleh menjadi konduktor elektrik yang lebih baik. Jawapan dia asid hidroklorik cair ditambah ke dalam air suling kerana air merupakan konduktor elektrik yang lemah. 1 lagi markah. Dalam slide ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 markah sudah. Okey. Seterusnya, apa yang akan berlaku apabila cikgu Tio hidupkan suis ini? Apabila tenaga elektrik mula mengalir, air akan dipecahkan. Elektrolisis berlaku. Jadi molekul air akan dipisahkan atau dipecahkan menjadi hidrogen dan oksigen. Dekat elektrod sini, K dengan L, silinder penyukat ini kita akan mula tengok ada gelembung-gelembung udara. Okey, dan gas akan dikumpul dalam silinder penyukat K dan L. Okay, hidrogen dan oksigen akan dikumpulkan dalam silinder penyukat yang berasingan. Jadi, hidrogen pi mana? Oksigen pi mana? Ini soalan seterusnya yang awak kena ingat. Dekat anod, gambar raja ni mana satu anod yang positif? K ini adalah anod, adalah gas oksigen. Gas oksigen sentiasa akan bergerak ke anod dan gas hidrogen akan bergerak ke katod. Jap, cikgu Tio pening lah. Macam mana saya nak ingat oksigen pi anod, hidrogen pi katod? Cikgu Tio bagi tips. Okey, dapat kertas soalan nampak gambar raja ni, terus tulis positif, negatif tepi huruf elektrod ni. Okey, positif dan negatif ni bagi kurungan. Tengok positif ni, simbol positif ni. Cikgu Tio bila tengok simbol ni, dia teringat tentang ambulans. Kenapa ada orang masuk ambulans? Tak cukup oksigen, pengsan. Dalam ambulans ada oksigen. Sebab tu oksigen pergi dekat positif. Dekat negatif ini pula, tengok. Negatif dalam kurungan ni, rupa dia macam huruf apa? Huruf H kan? Huruf H. Hidrogen. Itu cara cikgu Tio ajar murid-murid dia untuk ingat. Okey, ingat tips ini supaya awak tak keliru. Jadi, oksigen akan pergi dekat anod dan hidrogen akan pergi dekat katod. 2 lagi maka. Okey. Seterusnya dia akan tanya nisbah isi padu gas. Jadi, gas yang dikumpul di sini kalau kita ukur, dekat K, oksigen dengan hidrogen L tak sama banyak. K katakan kalau 2 cm padu dikumpul, L akan jadi 4. Kenapa? Awak tengok molekul air ni, H2O. Setiap satu molekul air ada berapa hidrogen? Ada 2. Ada 1 oksigen. Jadi hidrogen mesti 2 kali ganda oksigen. Okey, so nisbah isi padu gas, kalau soalan tanya, awak kena bagi perhatian kepada urutan dia.
Dia tanya anode kepada katot, dia tulis anode dulu atau katot dulu. Ataupun kadang-kadang soalan akan guna huruf yang ada dekat gambar raja tu. K kepada L. Okey. Kalau soalan tanya L dulu, jawapan dia lain ya. So kita kena ikut urutan soalan. Katakan soalan dia tulis K dulu. K kepada L. Jadi K tu gas apa? K tadi gas oksigen. Oksigen ada berapa dalam satu molekul air? 1. Jadi jawapan dia 1 kepada L tu apa dia? Hidrogen. Hidrogen ada berapa? 2. 1 kepada 2. Kalau urutan dia terbalik, L kepada K ataupun katot kepada anod, jawapan awak pun terbalik. Okey, janji di bawah huruf ataupun elektroanod oksigen tu mesti 1, hidrogen mesti 2. Jadi sangat penting awak ingat. Okey, ingat dan faham konsep. Kalau boleh faham, mesti boleh jawab. Ini ada lagi satu markah. Cikgu Teo dah tak boleh kira dah berapa markah yang mungkin awak boleh dapat. Seterusnya ada lagi soalan yang dia boleh tanya. Kalau kita buat eksperimen ini, gas dikumpul dekat K dan L. Ada oksigen dan hidrogen. Dua-dua gas tu tidak ada warna. Kalau kita tengok, gas tu macam sama saja. Macam mana kita nak buktikan dekat K ni adalah oksigen dan dekat L ini adalah hidrogen? Jadi kita boleh buat ujian gas. Kita nak buktikan apakah jenis gas yang ada di dalam silinder itu. Okey. Jadi ujian gas untuk oksigen kita uji dengan kayu uji berbara. Okey, apa dia kayu uji berbara? Tengok dekat gambar ni, kayu uji berbara ni maksudnya dia tak ada api, tapi dia warna merah-merah macam tu. Okey, dia membara. Kayu uji berbara macam ubat nyamuk lah. Okey, so itu dinamakan sebagai kayu uji berbara. Awak kena faham, gas oksigen ini membantu dalam proses pembakaran. Jadi, kalau tabung uji ini ada oksigen, kayu uji membara ini, pemerhatian awak adalah dia akan menyala semula. Jadi balik kepada soalan tadi, kalau dia tanya apakah ujian gas yang boleh dijalankan terhadap gas yang dikumpul dekat K atau elektrod K. Okey, jadi dia adalah oksigen kan? Jadi jawapan awak boleh kata diuji dengan gas tersebut boleh diuji dengan kayu uji berbara dan kayu uji tersebut akan menyala semula. Ataupun kamu boleh tulis gas tersebut akan menyalakan semula kayu uji berbara. Okey, kata kunci mesti ada kayu uji berbara dan pemerhatian mesti ada menyala semula. Okey, macam mana pula dengan hidrogen? Okey, untuk hidrogen, gas hidrogen adalah gas yang senang meletup. Senang meletup kan bahaya? Jangan risau, kita guna kuantiti yang sikit saja. Dalam test tube ini sikit saja. Okey. So, kita guna kayu uji yang ada api. Jadi nama dia kita uji dengan kayu uji menyala, jenis yang ada api. Okey, pemerhatian dia sebab dia senang meletup, kita boleh dengar letupan yang kecil. Tapi dalam ujian nanti jangan tulis boom, B-O-O-M macam ni ya. Jangan. Salah. Dia tidak akan meletup besar macam tu. Dia letupan yang kecil dan comel je. Jadi pemerhatian dia ialah bunyi pop kedengaran. Okey, so hidrogen kita uji dengan kayu uji menyala di mana bunyi pop akan kedengaran. Okey, so itu ujian gas untuk elektrod katot. Okey, jadi sekali lagi sangat penting ya, awak kena ingat untuk anod positif, jadi dia adalah gas oksigen. Dan tadi ujian gas kena ingat, dan katot gas hidrogen sebab negatif ni macam huruf H. Boleh ke boleh? Jangan lupa untuk save video ni supaya awak boleh tengok balik untuk ulang kaji dan juga share dengan kawan-kawan kalau awak rasa dia berguna ya.
Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.